syukur tu dengan amalan anggota. Maka inilah yang dinamakan hakikat syukur. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Tok Guru kita Syekh Zakaria, dia membincangkan satu tajuk kecil, apakah hakikat syukur. Jadi bila sebut syukur ni, dia ada hakikat dia. Maknanya bila kita sampai kepada kita berterima kasih, kita nak sebenar-benar terima kasih tu macam mana, sebenar-benar syukur tu macam mana, tu hakikat. Maka disebut bermula hakikat syukur itu berhimpun 3 perkara. Ada 3 perkara untuk kita nak capai apa yang dinamakan dengan haqiqatus syukri, hakikat syukur. Pertama, ilmu. Ilmu. Sebab tu tuan-tuan, kita nak buat apa-apa kena ada ilmu. Amat baiklah Lajnah Penerangan Badan Perhubungan ni usahakan buat tazkirah, buat majlis seumpama ini untuk apa? Ilmu. Kalau kita dah ada, menjadi peringatan. Sebab dalam kita beribadah, tuan-tuan, ni satu masalah kemarin yang Muhammad Ustaz Azam sebut. Ada orang yang bila dekat Ramadan ni cuti habis, mengaji pun semua cuti, taruh kitab-kitab habis cuti. Pasal apa? Pasal dia kata nak tumpuk ibadah. Salah ke dia nak tumpuk ibadah tu? Tak. Tapi amat baik kalau sekiranya kita seiringkan di antara ibadah dengan ilmu. Waktu kita duk tambah amal ibadah kita tu, tambah juga ilmu kita. Pasal apa? Sebab kita buat apa pun dalam hidup perlu itu. Maka tuan-tuan, untuk capai hakikat syukur mesti dengan ilmu. Maka yakni engkau ketahui bahawasanya segala nikmat itu daripada Allah Ta'ala dan tidaklah daripada lainnya. Jadi sedar, tahu, ada pengetahuan bahawa syukur kita terhadap nikmat yang Tuhan bagi itu, nikmat itu daripada Allah, bukan daripada yang lain. Baik, dia sebut, dan jika engkau nampak datang nikmat itu lain daripada Allah Ta'ala, maka iaitu semata-mata sebab jua. Kita kata, kok mana mai daripada Tuhan? Hak bagi kat aku ni wakil rakyat, YB yang menghantar sumbangan. Hak bagi kat aku ni adik-beradik, pasal dia rasa prihatin nak sambut Ramadan ni, dia mai bagi sumbangan. Mai daripada tangan manusia. Nampak zahir tangan manusia, tapi hakikat daripada Allah. Allah lah yang gerakkan hati-hati manusia untuk beri, dan rezeki itu disalur melalui tangan-tangan manusia. Ini adalah merupakan satu perkara yang perlu untuk kita fahami dan sedari dalam kita bersyukur. Jadi yang tu semata-mata sebab jua, sebab saja. Tetapi musabbibul asbab adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dizahirkan oleh Allah Ta'ala daripadanya, demikianlah engkau hadirkan di dalam hati pada tiap-tiap kelakuan engkau. Jadi kita kena sentiasa duk rasa dalam diri kita, sentiasa ada kesedaran, sentiasa ada pengetahuan bahawa tiap-tiap nikmat yang kita dapat, semua tu daripada Allah. Bagi berasa lagu tu selalu. Ni dia boleh napas, keluar masuk. Dalam 1 minit berapa kali kita bernapas. Semua itu adalah pemberian Allah, nikmat Allah. Umur kita daripada sejak kita lahir sampai hari ni berapa puluh tahun, daripada Allah. Hak kita duk boleh makan, hak kita boleh minum, daripada Allah. Hak kita duk boleh buat ibadah sikit sebanyak, daripada Allah. Semua daripada Allah Ta'ala. Ini dari sudut ilmu. Satu. Kemudian yang kedua hal, yakni engkau terima dan engkau junjungkan nikmat itu daripada Allah Ta'ala, dan engkau suka akan yang memberi nikmat itu ialah Allah Ta'ala, serta engkau ta'zimkan, yakni engkau besarkan akan dia, serta engkau rendahkan akan diri engkau. Ini yang kedua. Yang kedua, kena ada hal. Apa dia hal?
iaitu engkau terima dan engkau junjungkan nikmat itu daripada Allah dengan rasa suka, rasa gembira. Kemudian dalam masa yang sama kita agungkan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kalau Tuhan tak bagi, tak ada apalah aku ni. Dia kena main begitu. Tu hal diri kita. Nah, keadaan diri kita tu berasa lagu mana? Kalau Tuhan tak bagi, tak ada apa. Inilah yang ditunjukkan oleh Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman, Tuhan bagi kekuasaan yang Tuhan tak pernah bagi kepada orang lain. Dia menjadi raja, dia menjadi pemerintah, dia menjadi penguasa. Dia boleh menguasai angin, menguasai jin, menguasai binatang, menguasai segala-gala. Manusia ni tak ada cerita lah. Tapi apa yang disebut oleh Nabi Allah Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi. Apa hak aku ada ni, hak aku miliki ni, adalah daripada kurniaan Tuhanku. Jadi nak abang apa? Aku ni bukan ada apa. Aku miskin. Hak kaya tu siapa? Allah. Ini tentu yang kedua yang kena ada kepada kita. Tadi ni kita tengok di sudut nikmat. Siapa bagi nikmat? Allah. Kemudian yang kedua ni kita tengok di sudut mana pula? Kita tengok dari sudut agungnya, besarnya, kayanya Allah. Kita ni miskin. Tu yang dia kata, yakni engkau besarkan akan dia serta engkau rendahkan akan diri engkau. Jadi kita rasa lagi banyak kita dapat nikmat, lagi rasa rendah diri dengan Tuhan. Lagi banyak kita dapat kurniaan-kurniaan daripada Allah, lagi tu kita rasa kita hamba, tak ada apa. Sebab tu perasaan menjadi hamba, makin tinggi rasa hamba kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka makin tinggilah kedudukan kita di sisi Allah. Sebab tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu Allah nak perjalankan dia ke dalam perjalanan Isra Mi'raj tu, Tuhan ibaratkan dengan apa? Subhanallazi asra bi 'abdi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya. Jadi Nabi itu adalah hamba. Jadi jangan lihat bila sebut hamba ni berasa lekeh. Hamba pada manusia lekehlah, tapi hamba pada Allah kedudukannya sangat tinggi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang ketiga, untuk nak capai hakikat syukur tu dengan amal. Yang ni kita nak kena fokus sikit. Yakni engkau perlakukan segala nikmat itu akan yang disukai oleh Allah Ta'ala. Dan hendaklah engkau jauhkan daripada segala yang dibenci Allah Ta'ala. Kerana segala anggota engkau itu nikmat daripada Allah Ta'ala, dan segala ibadah itu disukai oleh Allah Ta'ala, dan segala maksiat itu dibenci oleh Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan ni cukup jelas. Engkau perlakukanlah segala nikmat. Apa nikmat hak Tuhan bagi kita? Guna nikmat itu untuk buat benda hak Tuhan suka. Manfaatkanlah nikmat tu untuk kita buat benda hak Tuhan suka. Jadi inilah yang dia sebut. Di antara nikmat Tuhan bagi ialah anggota. Guna nikmat anggota buat benda hak Tuhan suka. Kemudian elakkan daripada buat benda hak Tuhan benci. Jadi jangan kita buat maksiat, jangan kita guna anggota kita untuk buat kejahatan. Tuhan suka kepada amal ibadah, Tuhan benci kepada maksiat dan kejahatan. Jadi buat hak Tuhan suka, tinggal hak Tuhan murka. Maka itu adalah salah satu daripada hakikat syukur. Kemudian dia urai. Ni saya nak fokus sikit lah di hujung tazkirah kita ni. Iaitu di antaranya, satu soalan dikemukakan oleh tubuh kita. Apakah sepatutnya kita perlakukan dengan mata kita yang dikurniakan oleh Allah? Tuan-tuan, kita ada mata. Tak kiralah orang hak pakai spek mata ke tak pakai spek mata ke, Tuhan bagi kat kita dua mata. Boleh melihat. Masya Allah, nikmat Allah yang besar. Hendaklah kita perlakukan mata kita ini dengan melihat akan Quran. Mula dah kita tahu.
Ni nak berjumpa dengan syahrul Quran. Ramadan syahrul Quran. Kena mula dah. Mula buka. Mula pegang. Mula buka, mula baca. Bila baca tu tuan-tuan ingat, ni aku guna mata aku untuk buat benda hak Tuhan suka. Sebagai tanda aku bersyukur nikmat mata yang Tuhan bagi. Dan melihat kitab ilmu. Nah, pasal tu di rumah kita tuan-tuan kena bagi ada kitab. Di samping buku-buku, majalah, suabak lah apa semua, bagi ada kitab. Cuma setengah orang lah dia kata tak gaduh lah pakai buka handphone, cari dalam Google apa semua, berjumpa belakang. Biar kita ambil hak barakah daripada tulisan alim ulama, bagi ada kitab. Sebab tu sangat baiklah di rumah tuan-tuan dianjurkan untuk kita ada perpustakaan peribadi kita. Walaupun kecil, ada almari satu, ada kitab-kitab, beberapa kitab tentang Ramadan, supaya contohnya kita dapat tengok bulan-bulan Ramadan ni. Kemudian melihat langit dan bumi dan sekalian makhluk Allah. Tu mata kita tengok langit dan bumi, tengok segala makhluk Allah ni. Sebab tu Profesor Hamka kata, bila kamu tilik, kamu perhati kepada langit dan bumi, kamu tengok makhluk Allah, kamu akan nampak, pertama, kamu akan nampak jamal, keindahan, kecantikan. Kemudian yang kedua, kamu akan nampak kamal, kesempurnaan. Hebatnya Tuhan buat matahari, hebatnya Tuhan buat alam ni cantik. Dan kamu akan nampak jalal, keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tu kalau kita tengok kepada alam saja, kita akan dapat tiga tu. Jadi tuan-tuan, guna mata untuk melihat. Pasal itu tak salah kita bermusafir, tak salah kita pergi melancong. Pergi melancong tuan-tuan, kita boleh semayang qasar jamak. Pasal apa kita boleh qasar jamak pada happy tu untuk santai-santai? Pasal kita niatlah hati kita, aku nak pergi untuk melihat kebesaran, keagungan Allah. Guna mata kita, guna anggota kita untuk menyaksikan kebesaran dan keagungan Allah. Itu sebagai tanda kita syukur dengan mata. Jadi kita mulakanlah tuan-tuan dengan Al-Quranul Karim. Biar malam ni kita dah boleh baca dah. Kalau boleh tadarus. Kalau malam ni kurang-kurang kita baca sendiri pun baca. Bahkan saya yakin di kalangan tuan-tuan perempuan ada dah hak sudah membaca beberapa juzuk sebagai persiapan awal untuk menyambut Ramadan. Tahniah lah. Hebat orang yang sudah memulakannya. Kemudian apakah sepatutnya kita perlakukan dengan telinga kita yang dikurniakan Allah? Maka hendaklah kita perlakukan dengan telinga kita ini dengan mendengar zikir dan Quran dan ilmu yang memberi manfaat kepada akhirat. Tak boleh dengan mata, ataupun mata kita penat lah, ada waktu penat lah. Ambil handphone kita lah tuan, cukup mudah. Semua duduk dalam tu. Buka Quran, dengar 5 minit, terlena. Tak apalah lena pun. Lena adalah iman. Pasal apa? Duduk tengah dengar Quran. Ni petang ni, tuan-tuan buka handphone, tak tepi, dengar. Lepas ni tiap-tiap hari pukul 3 tuan-tuan buka lah. InsyaAllah tiap-tiap hari pukul 3 kita ada tazkirah, ada kuliah ni, maka tuan-tuan dengar. Buka, pergi pasar, bagi dengar, masuk sikit sebanyak. Walaupun benda-benda hak ustaz sebut, benda-benda hak ni, benda ni tiap-tiap hari duk ulang dah. Ulang-ulang pun tak apa. Pasal apa? Iza takarrara tahaqqaqa. Satu benda tu bila diulang-ulang, dia jadi kuat, kemas duk dalam diri kita. Iza tahaqqaqa tayaqqana. Bila satu benda tu dia makin kuat, teguh dalam diri kita, maka dia akan menimbulkan keyakinan. Ustaz ni bercakap, buka Quran ni, ustaz ni pun bercakap lagu tu, mai tok guru ni pun bercakap lagu tu, maka kita pun yakin semua orang bercakap senada dalam hal yang berkait dengan satu-satu ilmu. Jadi bila orang bercakap semua ni benda ni betul lah, kita nak kena buat pasal apa, semua orang bercakap benda tu. Jadi ini kelebihan kita dengar ilmu. Dengarlah. Kemudian zikir, Quran, ilmu. Dan janganlah kita dengar segala yang haram dan segala yang makruh dan segala yang sia-sia.
Kadang-kadang dia bersembang sampai tak tahu apa dia. Kadang dia tak sembang, duduk sengah, tapi dengar orang bersembang. Habis sepetang duduk dengar orang bersembang. Sembang pula muhung. Sembang ni tuan-tuan, kalau sembang pasal benda-benda melibatkan peribadi kita, melibatkan amal ibadah kita, melibatkan kehidupan, kadang-kadang dia tak apa panjang. Dia nak panjang ni kalau kata ke orang, jadi lajak elok. Dia kalau sembang ni tuan-tuan, dia mula buka tajuk pasal orang, dia lajak. Cerita tentang keaiban orang pun lajak elok. Bukan setakat kita duk lawan sembang tu, tengah duk lawan seorang dua orang ni, tetap main seorang lagi. Dia tanpa bincang tajuk apa ni, bincang tajuk kawan kita ni. Kawan ni boleh sambung lagi. Dia jadi yang ketiga pula. Main hak keempat pula. Dia tak, aku bukan takat dia ni aku kenal. Tok nenek dia aku kenal, semua panggil serupa. Dia duk nilai hak orang tu cukup hebat. Jadi tuan-tuan kalau sembang tentang orang ni lajak. Kadang kita tak sembang tapi dengar orang sembang, habis masa begitu saja. Bukan salah untuk kita bersembang, tapi berpada-padalah. Lebih-lebih lagi sampai jadi umpat keji, kita elakkan. Kemudian, ya akhirlah, apakah sepatutnya kita perlakukan dengan lidah kita yang dikurniakan Allah Ta'ala kepada kita? Maka hendaklah kita perlakukan lidah kita itu dengan zikrillah, baca Quran, mengucap syukur, Alhamdulillah, dan menzahirkan akan syukur daripada nikmat yang dikurniakan kepada kita. Ini di antaralah tuan-tuan. Kalau nak detailnya kita kena baca kitab ni lah. Kitab ilmu tasawuf ni saya anjurkan kena kita miliki. Ni kitab ni tulis tangan ni. Syekh Zakaria Besar ni dia tulis tangan kitab-kitab dia. Masya-Allah sangat berkat lah. Kitab ni tersebar merata-rata dan diguna dan dimanfaat di masjid, di surau. Dan akhir sekali, sebelum kita berpisah, jadi mungkin ada orang tanya pasal apa yang duk kalut sangat kita ni perlu bersyukur. Pasal apa yang kita ni kena bersyukur sangat-sangat. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin dia bagi dua sebab. Satu, agar Allah kekalkan nikmat. Dan yang kedua, agar Allah tambahkan lagi nikmat itu. Jadi yang tu tuan-tuan kena rujuklah dalam kitab Minhajul Abidin. Aqabah yang terakhir Imam Al-Ghazali sebut hal itu. Jadi kita pun duk baca selalu ayat la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu syukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Marilah tuan-tuan puan-puan kita meniru junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bangkit sembahyang malam sampai bengkak kaki. Sayyidatina Aisyah tanya, ya Rasulullah, Allah ampun dosa engkau hak dulu, dosa akan datang, semua Tuhan ampun. Buat apalah ibadah sampai tara ni? Buat apa yang sampai tara ni sampai bengkak pecah habis tumit-tumit ni kerana beribadah? Apa Nabi jawab? Afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, tak bolehkah aku nak zahirkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahawa aku adalah hamba-Nya yang bersyukur. Marilah tuan-tuan, kita isi Ramadan kita baik sebelah malam baik sebelah siang dengan segala amal-amal bakti dan kebaikan. Biar kita bangkit berdiri banyak sikit, tarawih pilih hak banyak. Boleh nak buat 8 pun, pilih hak 20. Pasal apa? Nak tiru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagu mana tiru Nabi? Nabi buat 8 ya. Ada setengah orang dia pergi ikut tu pula. Nabi buat 8 ya, pasal apa kita nak kena buat lebih? Padan dengan kita lah. Kita pun sembahyang lebih bulan Ramadan ni ya. Bulan lain silap-silap hak fardu tu pun kadang terabai. Ni bulan ni saja hak lebih sikit, kita buatlah bagi lebih sikit. Sebelum sahur kita boleh sembahyang 2, 4, 6 rakaat. Buatlah sikit. Pagi awal kita boleh sembahyang sunat duha. Buatlah. Jadi letak satu tekad, satu keazaman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala golongkan kita dari kalangan orang-orang yang bersyukur. Dan Allah Subhanahu wa taala tambahkan lagi nikmat yang diberi kepada kita dalam kehidupan kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya kira itulah dulu untuk petang ni. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Dan sebagai ingatan untuk saya, ingatan untuk tuan-tuan, pastikan
tiap-tiap petang jam 3 petang tuan-tuan bersama dengan Badan Perhubungan PAS Negeri Kedah, majlis ilmu kita, majlis tazkirah kita, bersama dengan ustaz-ustaz kita, pimpinan-pimpinan kita, yang akan membicarakan pelbagai sudut ilmu dan pelbagai cabang ilmu yang kita kira amat penting untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Lajnah Penerangan di bawah pimpinan Yang Berhormat Ustaz Muhammad Azam Abdul Samad dan seluruh tenaga warga kerja yang membantu untuk menjayakannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima segala amal kita, dan tuan-tuan jangan lupa malam ni bersyukur pada Allah, bahkan kalau boleh tambah sikit lagi di samping sebut alhamdulillah, sujud syukur sebagai tanda kita menghargai dan berterima kasih kepada Allah Ta'ala atas kurniaan Ramadan yang amat kita rindui dan kita nanti-nantikan. Salah silap saya minta maaf banyak-banyak. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'ul ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.